Assalamualaikum dan salam perpaduan. Semasa 3 bersama saya, Sahih Samsudin. Rangkaian 5G perlu diperluas di kawasan luar bandar demi mewujudkan sistem komunikasi yang lebih holistik dan efisien. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sistem pendidikan negara perlu bergerak seiring perkembangan digital. Ia merangkumi pendedahan maklumat yang lebih luas menerusi capaian internet yang lebih dinamik. Dalam masa sama, melahirkan pelajar yang berketerampilan seiring keperluan industri. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar di Perhimpunan Agong UMNO 2022 di Ibu Negara. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT bertekad untuk merobohkan dan membersihkan sekurang-kurangnya 100 tapak pelupusan sampah haram di seluruh negara dalam tempoh 100 hari pertama Kerajaan Perpaduan berkuasa. Menterinya Ngah Meng menjelaskan langkah itu akan menjadi sebahagian daripada petunjuk prestasi kementerian untuk kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Beliau menerusi hantaran di Twitter berkata tindakan lebih tegas akan diambil terhadap mereka yang melupuskan sampah secara haram. Pusat Peranginan Bukit Larut di Taiping ditutup kepada orang awam susulan kejadian tanah runtuh. Majlis Perbandaran Taiping MPT dalam satu kenyataan memaklumkan penutupan itu bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Kejadian tanah runtuh dilapor berlaku di laluan Jalan JKR sebelum Tea Garden Bukit Larut. Sebagai langkah keselamatan, pihak JKR telah memasang kanvas bagi menutup kawasan runtuhan. Seterusnya mengelak kesan hakisan berterusan. Kon dan pita keselamatan juga telah dipasang di kawasan tersebut. Mayat seorang lelaki yang mula mereput ditemukan di dalam guni di Aman Perdana Kelang, Selangor. Ketua Polis Daerah Kelang Utara ACPS Vijaya Rao berkata polis menerima aduan berkenaan satu mayat yang ditemukan oleh orang awam di tepi jalan Persiaran Aman Perdana 1 kira-kira 6:10 petang semalam. Siasatan awal mendapati mayat dalam keadaan berbungkus di dalam guni putih dan hanya memakai kain sarung. Keadaan mayat telah mula mereput serta tidak dapat dikenal pasti identitinya. Mayat lelaki itu dihantar ke Hospital Shah Alam untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman gantung mandatori. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM mencadangkan penubuhan sebuah pusat pertanyaan dan aduan untuk menangani kegiatan penipuan dalam talian. Ketua Aktivis PPIM, Datuk Nazim Johan berkata, mangsa penipuan dalam talian kini turut melibatkan golongan profesional dan berpangkat. Jelasnya usaha itu termasuk mengadakan seminar pengenalan di sekolah. Beliau turut menasihati orang ramai untuk sentiasa peka dan menilai setiap panggilan yang mencurigakan atau iklan yang menjanjikan sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Di Kedah, 5 ditahan termasuk seorang warga asing dalam 2 serbuan berasingan di kawasan Kandang Lembu, Kampung Sungai Division, Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Zaidi Cik Hassan memaklumkan dalam serbuan pertama, 3 lelaki diberkas bersama dadah serta peralatan disyaki digunakan untuk membungkus bahan terlarang terbabit. Tangkapan itu membawa kepada penahanan 2 lagi suspek di kawasan yang sama. Rampasan membabitkan dadah, 5 buah motosikal serta wang tunai dengan jumlah keseluruhan RM87,569. Kesemua suspek direman 7 hari. Semasa 3 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam perpaduan.